Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah li sadri wa yassir li amri dan boleh. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Muhammad Fadil Arsyad, Presiden Concrete Society of Malaysia yang merupakan penceramah seputar kita pada petang ini, yang berusaha Puan Fauzia Aziz, arah program Highest Early Strength Eco Green Cube Competition 2022, serta barisan pensyarah, serta pelajar, hadirin dan hadirat para peserta webinar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita yang berbahagia sama-sama berkumpul bagi menjadikan satu lagi slot webinar perkongsian ilmu kaitan dengan Alright. So, as introduction to Concrete Society Malaysia, sebagai pengenalan, Concrete Society Malaysia adalah sebuah persatuan yang telah ditubuhkan lebih daripada 15 tahun yang lalu. Dah lama dah sebenarnya Concrete Society Malaysia ni. Dan objektif penubuhan Concrete Society Malaysia adalah untuk menggabungkan ataupun mengumpulkan semua pakar-pakar dalam industri konkrit di Malaysia yang terdiri daripada academician, industri, professional engineers dalam satu persatuan. Dan dalam persatuan ni kita mensasarkan bagaimana untuk kita melaksanakan program-program pengembangan ilmu, melaksanakan program-program penyelidikan bersama dengan industri, melaksanakan program-program community dengan melalui Persatuan Concrete Society Malaysia. Sumbangan yang kita boleh berikan kepada pihak ahli yang menyertai Persatuan Concrete Malaysia ini ialah kita boleh bawa kepada pengembangan ilmu, di mana kita menganjurkan seminar-seminar, workshop, conference yang berkaitan dengan teknologi konkrit. So dengannya kita akan dapat pengetahuan yang terkini berkaitan dengan Concrete Society Malaysia. Selain daripada itu, Concrete Society Malaysia juga merupakan satu wadah di mana kita cuba untuk mengenal pasti masalah-masalah yang terdapat dalam industri konkrit, dan mungkin kita boleh bawa permasalahan ataupun isu tersebut kepada peringkat kementerian untuk dinilai dan dipertimbangkan untuk penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh industri konkrit. Kita juga bekerjasama dengan penganjur-penganjur ataupun persatuan-persatuan konkrit daripada seluruh dunia untuk kita melihat kepada Okay, sorry ada technical sikit. Terima kasih. Jadi Persatuan Konkrit Malaysia telah pun setakat ini untuk Persatuan Konkrit Malaysia ini, CSM, kita ada keahlian lebih daripada 600 orang. Dan saya tak pasti dalam pertemuan kita petang ni, tadi saya tengok ada Mr. Alex, salah seorang daripada ahli yang sangat aktif dalam Concrete Society Malaysia. Saya tak pasti yang lain, rasanya Mr. Alex, Mr. Zack, antara orang yang aktif untuk bersama. Dan dia, kalau tak silap saya tengok dalam senarai nama tadi, mereka ada bersama kita pada petang ini. Dan saya juga pasti dan yakin yang ada lagi ahli-ahli lain, termasuk Datuk Profesor Dr. Ahmad Ruslan juga bersama kita. Ada ahli-ahli lain yang bersama kita dalam pertemuan pada petang ini. Dan untuk Persatuan Concrete Society Malaysia, kita ada student chapter. Kita ada 2 universiti yang telah pun menubuhkan Concrete Society, CSM student chapter di UTHM dan juga di UiTM. InsyaAllah kita sedang merancangkan lagi untuk mana-mana pengajian tinggi untuk mewujudkan student chapter mereka dalam usaha untuk kita menyampaikan teknologi-teknologi konkrit ataupun mengenengahkan teknologi konkrit di peringkat pengajian tinggi dengan lebih berkesan. Itu sedikit maklumat ataupun perkara berkaitan dengan Concrete Society Malaysia, dan kita sangat mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada pihak penganjur dan juga menganjurkan kepada semua para pelajar untuk terus bersama dengan Concrete Society Malaysia apabila bergraduat, supaya semua maklumat-maklumat ataupun teknologi ataupun perkembangan
ilmu berkaitan dengan Concrete Society Malaysia ini dapat kita manfaatkan, dapat kita dapat maklumat yang terkini. Kerana sebahagian daripada keperluan sebagai seorang jurutera, sebagai ahli teknikal, kita kena ada long life learning, iaitu pengajaran ataupun pembelajaran sepanjang hayat, dan ini adalah salah satu kaedah kita mendapat ilmu daripada persatuan-persatuan yang kita sertai. Baik, berkait dengan tajuk kita hari ini, saya mulakan my presentations dengan What is Society 5.0. Tadi kita punya tajuk itu ialah Concrete in IR 4.0 for Society 5.0. So saya start my presentations dengan penerangan tentang what is Society 5.0. Sebenarnya Society 5.0 ni is an idea yang presented ataupun yang proposed by Jepun, negara Jepun. Sewaktu diorang nak jadi host kepada Olympic 2020, diorang bawa elemen Society 5.0, diorang nak memperkenalkan Society 5.0 kepada dunia melalui Olympic 2020 yang dilaksanakan pada 2021. So actually diorang nak promote lah, kata Jepun is the first country, negara yang pertama yang memperkenalkan Society 5.0 dan beritahu kata Jepun, masyarakat mereka telah pun hidup di dalam Society 5.0. So before we talk about what is Society 5.0 is all about, kita tengok dia punya pembentukan kepada Society 5.0. Takkan tiba-tiba dia jadi 5.0 kan. So dia adalah dia punya step-step dia. So melalui sedikit penelitian saya tentang Society 5.0, dan barulah saya faham rupanya ada diorang dah start buat group society ni daripada Society 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, and now they claim that they are in Society 5.0. So when talking about kita punya revolutions of society tu, saya just nak share je lah untuk sedikit pengetahuan ataupun ilmu kita bersama petang ni. Society 1.0 ni dirujuk kepada Society 1.0 ni dirujuk kepada masyarakat yang hidup dengan konsep makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Di mana mereka perlu mencari makanan daripada sumber yang sedia ada, natural yang ada, sumber yang ada. Dia hunting, dia orang pergi memancing kan. Kalau nak makan makanan, kalau macam ulam-ulaman ataupun sayur-sayurannya just pick up je. Dekat hutan-hutan ni dia orang pick up, macam kita lah makan pucuk paku contohnya. Kan, pucuk paku pergi ambil je dekat kawasan-kawasan yang ada pucuk paku, kangkung tu pergi ambil je kat dalam parit ke, kat dalam sungai, kat kawasan sungai tu ke, kan. Dan masak ataupun makan muntah macam tu lah. There is a Society 1.0, di mana manusia makan untuk hidup. Kemudian daripada Society 1.0, kita punya keperluan masyarakat kita ataupun manusia semakin ramai. Jadi keperluan kepada society, kepada makanan yang lebih banyak, maka manusia dah mula berkebun, mula bercucuk tanam, mula memelihara, contoh ayam, itik, kambing, lembu. So dah bermulanya era agriculture, era pertanian. Manusia dah mula bertani untuk meneruskan ataupun membentuk society diorang, membentuk masyarakat diorang. So kalau kita tengok Society 1.0 ni, bolehlah kita katakan zaman batu contohnya. Kemudian Society 2.0 ialah zaman di mana manusia membentuk, memfokuskan kepada penanaman, pertanian. Kalau kita tengok dalam zaman, kalau kita tengok Tun Abdul Razak dikatakan sebagai bapa pertanian moden, di mana kita wujudnya Felda, Felkra. So di sini adalah Society 2.0 di mana manusia mula bercocok tanam dan menjadikan pertanian sebagai, selain daripada sumber makanan, dia juga adalah salah satu kaedah ataupun proses perniagaan. Sistem barter berlaku. Orang pergi ke laut bukan lagi setakat tangkap ikan untuk makan keluarga je, tetapi dia juga pergi tangkap ikan untuk sistem barter, tukar dengan petani yang mungkin tanam padi untuk dapatkan beras. Kalau di India mungkin dia orang tanam gandum. So dah mula ada proses tersebut. Maka konsep ni dia panggil Society 2.0. Kalau kita tengok sejarah
Sejarah Melaka. Sejarah Melaka diceritakan tentang bagaimana pedagang-pedagang daripada India bawa rempah-rempah untuk didagangkan di Melaka. Kan? Jadi di situ juga dah bermula, itulah dikatakan Society 2.0 di mana manusia mula berdagang dalam bentuk bahan-bahan pertanian. So daripada Society 2.0 manusia pergi berubah kepada Society 3.0. Sebab apa? Sebab kita dah mula merentas daerah, merentas negeri. Perniagaan kita dah melangkaui sempadan negara. Macam tadi saya sebut, kalau daripada zaman Kesultanan Melaka lagi dah ada pedagang-pedagang daripada negara-negara barat, Sepanyol, Portugis dan sebagainya sibuk nak datang kat negara kita, nak jajah negara kita sebab nakkan rempah-rempah. Kata dia nak makan rempah-rempah dan mungkin juga nakkan sumber-sumber asli yang lain. Tapi demand tu semakin lama semakin besar. Demand tu semakin lama semakin memuncak. Maka kita perlukan satu industri yang lebih proaktif, yang lebih progresif untuk menghasilkan semua produk-produk tersebut, menukar produk-produk pertanian kepada produk-produk yang lain. So kalau kita sebut industri, kita ada industri pada industri Society 3.0, kita ada industri pertanian. Kita ada industri penghilangan, kita ada industri pemotoran, kita ada industri penternakan, industri perikanan. So semua ni dah jadi industri. Dia punya skop ataupun keperluan dia adalah lebih besar, di mana bukan lagi kita industri untuk kegunaan domestik, tetapi kita berindustri untuk kegunaan antarabangsa, untuk kegunaan yang lebih besar. Hari ini kita dapat tengok di Malaysia, kita boleh kata banyak sangat barang-barang yang datang daripada China. Even kedai RM2 pun most of it datang daripada China. So itu adalah pembentukan keperluan society, keperluan masyarakat, menyebabkan industri menjadi lebih besar dan dieksport. Maka itu berlaku dalam Society 3.0. So kalau kita kata Society 2.0 mungkin pada tahun 50-an, 60-an, 70-an, tetapi Society 3.0 bermula daripada hujung 70-an, tahun 80-an, 90-an, 2000 kita sudah berada dalam Society 3.0. Sebab tu kalau kita tengok sewaktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, beliau memulakan kepada industri negara kita sebagai salah sebuah negara industri dalam memacu perkembangan ekonomi Malaysia. Kemudian daripada Society 3.0, kalau saya ingat lagi waktu Society 3.0 tu lah zaman, saya tak pastilah Cik Rizal kita kan, tapi zaman saya tu kalau saya nak telefon makwa saya kena simpan duit shilling banyak-banyak kan. Lepas tu saya nak telefon, saya kena telefon dekat public phone, beratur panjang nak telefon, dah sampai turn saya, kononnya nak cakap dengan makwa lama-lama, masuk duit shilling, cakap tak sampai berapa minit orang ketuk pula saya punya apa ni kan, orang kata, orang pun nak cakap juga, apa nak cakap lama-lama, penat kita simpan. Sikit. Jadi waktu tu fresh lah nak cakap lama-lama. Itu waktu tu Society 3.0. Telefon semua ada ganggang telefon, ada wire kan, ada orang dengki pula, dia cabutnya wire tu, tinggal ganggang je. Ada kadang-kadang ganggang pun tak ada peti je. Kadang-kadang dengan peti-peti tu dibakar je. Dengar betul marah kat makwa ke apa tak tahulah. Dia geram, dia bakar. Itu zaman Society 3.0. Sekarang kita dah masuk ke zaman Society 4.0 di mana bermulanya era handphone. Kita ada handphone. Waktu tu kita ada handphone 3310. Oh, bangga betul ada handphone 3310 kan. Action tunjuk ke orang. Saya masih ingat lagi. Ya, ada lagi Gantung kat leher masa tu telefon. Macam mana? Gantung dekat leher. Gantung kat leher. Betul kan? Phone gantung kat leher. Kalau yang boleh flip tu, gantung kat leher. Bangga betul kan? Allah. Tapi itu dah bermulanya era Society 4.0 di mana kita dah mula ada computers, kita dah mula ada laptop pun tebal-tebal lagi. Sebelum ada handphone 3310 tu, kita ada handphone bekas air tu, yang boleh buat bekas air, baling anjing mati tu kan, boleh tahan kereta kan, kalau kereta nak reverse tu boleh letak bawah tu, ganti batu-batu. Itu zaman Society 4.0 dah bermula dah era tu, di mana kita dah mula ada telefon wireless, kita dah boleh ada email, waktu tu kita dah boleh communicate dengan international through emails. Kita dah kurang dah tulis-tulis surat ni. Society 3.0 tu tulis surat lagi, letak bedak lagi dalam sampul surat. Tapi waktu 4.0 tu dah kurang dah, kita dah start main email. Okay. Jadi di Society 4.0 kita dah ada computers, kita dah ada internet, kita dah boleh berhubung melalui internet, kita dah ada telefon.
Dan kita dah start ada robots. Tapi robots ni lebih digunakan di industri, di kilang-kilang. Kalau kita nak tengok robot zaman Society 4.0 ni, kebanyakannya ada di kilang-kilang kereta, industri-industri yang agak advance ke depan. Dan kita ada robots, robotic arms waktu tu. Dan bila kita berada dalam Society 5.0, semua kemudahan yang kita dapat daripada Society 2.0, 3.0 and 4.0 ni, kita masukkan dalam Society 5.0. Di mana hari ni, even hari ni kita ada webinar. Webinar ni tak pernah ada online sebelum ni. Tapi disebabkan oleh COVID, tiba-tiba kita semua pandai berwebinar. Itu antara positif point lah bila ada COVID hari tu kan. So hikmah dia, betul. So kita dah masuk dalam Society 5.0. Okay, so sekarang ni kita tengok apa yang ada dalam Society 5.0. Secara umum dia, Society 5.0 ni is a society yang merujuk kepada keselesaan, kemudahan, kemakmuran, berhidup dalam Society 5.0. So kita gunakan semua teknologi yang ada pada Society 2.0, 3.0 and 4.0 untuk membentuk satu society yang lebih bahagia. Itu dia punya keyword dia. Keyword dia ialah membentuk satu society yang lebih bahagia. So ini yang cuba dibawa oleh Jepun dalam kehidupan masyarakat dia orang. Secara statistiknya, Jepun menghadapi masalah di mana rakyat dia, walaupun kita dapat tahu dia orang hidup dalam teknologi yang agak canggih, dalam kemudahan teknologi yang tinggi, ekonomi dia orang juga antara yang terbaik di dunia. Tetapi rata-rata rakyat dia ramai yang bunuh diri. Ramai rakyat dia yang bunuh diri. So quote unquote, Jepun dia bimbanglah kehidupan masyarakat macam ni sebab dikatakan mereka tidak hidup secara bahagia. Walaupun mereka ada segala kemudahan, tapi mereka tak bahagia sampai ada yang sanggup bunuh diri. So due to the issue, dia come out dengan how dia nak develop satu society yang lebih bahagia. So dia looking forward society yang lebih bahagia. So with all the technologies yang ada, maka dia nak cuba bentuk satu society 5.0. So saya ulang balik, kalau kita cerita pasal teknologi, kita ada society 4.0. Tapi kalau kita cerita tentang hidup yang bahagia, it is a point of society 5.0. So kita hari ni kita tengok bagaimana pertanian. Saya tengok satu dokumentari di China. Jepun, China, dia orang sekarang ni even di Amerika pun, kalau kita cerita sebut society 2.0 tu, di mana nak membajak menggunakan kerbau, nak meracun, nak membaja menggunakan secara fizikal tenaga. Mungkin kita dapat tengok pakcik saya dia salah seorang mangsa. So saya bukanlah ayalah mangsa lah, saya consider dia sebagai mangsa apabila dia ditemui mati dalam petak sawah. Dia ditemui mati dalam petak sawah. This is a true story. Pakcik saya sendiri ditemui mati dalam petak sawah disebabkan waktu tu dia meracun sawah padi dia. Ada kemungkinan doktor cakap dia tersedut racun tu sendiri. Ada kemungkinan benda tu berlaku disebabkan oleh sewaktu dia pump racun tu, tiba-tiba angin berubah arah. Angin berubah arah dan angin tu datang spray balik ke muka dia bila dia spray tu. So dia terhidu racun serangga tu dan dia mati dalam petak sawah. Ini satu cerita tragis lah. Tapi saya percaya bukan dia lah satu-satunya orang yang ada masalah tu, dan saya rasa mungkin banyak lagi kes cuma tak terlaporkan sebab kebanyakan kes-kes macam tu akan dilaporkan sebagai mati mengejut. Dia tak adalah cerita in detail macam mana dia mati. Tapi hakikat dia disebabkan isu yang macam tu, maka dalam Society 5.0 dia come out with a tools, gunakan all the technologies macam mana dia orang nak improve the system. So hari ni kita tengok dah ada drone yang di mana drone ni digunakan untuk membaja, untuk meracun, menabur benih. So ini adalah teknologi di mana satu hari nanti mungkin kita tengok petani-petani kita dah seronok main dengan remote control. Kan dia orang duk main drone je. Waktu tu kita tengok seronoknya jadi petani sebab dapat main drone. Kan kita masuk universiti pun tak dapat main lagi. Okay. Anak saudara saya dia buka satu sekolah. Sekolah dia ialah sekolah latihan drone. Sekolah latihan memandu drone. Dia dah start, dia advance lah. Saya rasa dia antara generasi yang advance dan go for society. So drone dah digunakan hari ni dalam pertanian, dan drone juga mungkin dia orang dah tengok macam mana nak gunakan drone dalam menghantar makanan. Menggunakan drone untuk
menghantar ubat-ubatan. Hari ni kalau di bandar-bandar, saya tak pasti di kawasan-kawasan pedalaman, tapi di bandar-bandar dah ada dah. Bila mak-mak ayah ataupun orang-orang tua nak ambil ubat, kalau tidak sebelum ni kena ke hospital beratur panjang, kan. Hari ni pihak hospital dah menyediakan teknologi di mana menggunakan kemudahan untuk menghantar ubat-ubat pos, ubat-ubat ke rumah. Kan, pihak pesakit cuma maklumkan saja ubat saya dah habis, so pihak hospital akan hantar ubat tu ke rumah, bayarlah charge tu macam mana kita bayar untuk makanan Grab kita tu, ubat-ubat pun dah hantar. So ini adalah salah satu contoh Society 5.0 punya live. Library ada masalah lah hari ni sebab orang dah tak pinjam buku, orang boleh dapat buku online, kan. Orang dah dapat buku online. Itu antara contoh. Kalau di Kilang pun yang mengangkat berat tu dah tak ada, dah cuba dikurangkan, robot sudah berfungsi sebagai pengangkut barang. Kita dapat tengok dalam industri Lazada, Shopee, kilang-kilang diorang tu dah ada robot-robot yang menyusun barang-barang dan asingkan barang mengikut keperluan ataupun alamat-alamat yang hendak dihantar. Kita punya online, contohnya kita punya registration. Hari ni kalau kita nak buat pasport pun kita dah boleh buat online. Kita nak check kita punya daftar pengundi. Ni dekat-dekat pilihan raya ni kita pengundi kan. Ramai semua ni dah kena mengundi 18 tahun kan. Ingatkan jugalah 18 tahun dah boleh mengundi. Tiba-tiba saya jadi pegawai SPRM. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 18 tahun sila mengundi. Sekarang ni boleh check dah. Kita punya daftar pengundi dah boleh check pakai online. Semua ni adalah pembentukan Society 5.0. Itu adalah satu sedikit gambaran tentang what is Society 5.0 lah. Sorry. Tapi bila kita cerita pasal Society 5.0, dia ada dia punya impact dah lah. Mesti ada pro and cons dia. Antara yang telah dikenal pasti ialah the demand for energy is increasing. Tenaga yang digunakan, tenaga elektrik yang diperlukan untuk merealisasikan Society 5.0 ni semakin tinggi. Ini antara yang paling kritikal lah, di mana tenaga elektrik diperlukan banyak. Kalau kita tengok contohnya handphone. Semua orang ada handphone, semua orang kena charge phone. Kalau dulu semua orang kena simpan duit shilling sebab nak call, hari ni semua orang kena ada charger, semua orang kena guna elektrik. Kalau kat rumah saya ada 5-6 orang, dekat rumah saya setiap orang ada phone, semua orang akan charge malam-malam. Bil elektrik akan meningkat. Kemudian disebabkan global warming, kita sedar tak sedar, kita bila kita gunakan handphone, kita gunakan komputer, kita generate lebih banyak heat. Bila kita generate lebih banyak heat, dunia jadi semakin panas, rumah kita makin panas. So kita terpaksa pasang aircon. Aircon tambah kos lagi. Elektrik kena meningkat lagi, kita kena bayar lagi. So the demand of energy tu banyak. Masak pun kita dah hari ni dah kurang pakai gas, pakai microwave, pakai dry cooker tu yang goreng tak pakai minyak tu. Saya nak sebut tak, saya jangan guna. Air fryer pun pakai elektrik. Air pakai elektrik. Nak minum air kuku pun kena pakai elektrik. Kan? Jadi semua menggunakan tenaga yang lebih banyak. Nak bahagia bukan free Nak bahagia kena bayar. Kalau nak bahagia masuk syurga pun kena bayar. Kena banyak buat amalan, apatah lagi nak bahagia kat dunia. So menggunakan lebih banyak tenaga. So as a civil engineer, we have start to think on how macam mana we can contribute in reducing the energy. Kan? So hari ni kalau di China, dia orang dah start promoting, sebenarnya dah lama dah lah. Kalau kat Malaysia pun kita punya penghasilan tenaga elektrik, instead of kita gunakan minyak untuk hasilkan elektrik, kita nak bakar turbine tu, kita dah pakai hydro dam kan. Kita juga dah start gunakan solar panel. Saya tengok di China ada satu kawasan tu dia pakai solar panel. Kita solar panel atas bumbung rumah, kita solar panel dekat kawasan-kawasan bukit. Tapi dia orang punya solar panel yang saya tengok tu dia orang gunakan dekat atas tasik. Dia pasang solar panel atas tasik yang sangat besar. So dia pasang solar panel. Jadi dia orang tak ada isu penggunaan tanah. Penggunaan tanah tu boleh guna untuk agriculture. So untuk solar panel letak atas tasik. Dan yang menariknya sebab dia letak solar panel, bawah solar panel tu dah redup. So dekat bawah solar panel tu dia buat kolam ikan. Industri perikanan kat bawah solar panel tu. So this is a very intelligent punya konsep.
Dan air daripada sistem penternakan ikan tu ada air kotor dia kan, najis-najis ikan tu disalurkan pula ke dalam satu water treatment system, wastewater treatment system. So wastewater treatment system tu air yang keluar ialah air yang bersih yang boleh dialirkan semula ke dalam sungai, dan dia punya slush ataupun kotoran daripada water treatment system tu digunakan sebagai baju untuk industri pertanian di China. So it is a very smart system yang telah diatur oleh industri dalam mengekalkan dia orang punya sustainability of their life untuk bentukkan society 5.0. Kemudian the demand for food stuff is increasing. Of course lah kan, makanan bila orang ramai hidup bahagia makan banyak. Dah makan banyak, badan dah besar, susah hati nak kena pergi gym pula, angkat berat bagi badan cantik balik. Ya, macam mana? Ini kelebihan online kan, sambil-sambil online boleh minum sikit. Alright, so demand for food stuff meningkat, umur makin panjang, quote unquote umur makin panjang. Kita ada bukti yang sangat jelas umur makin panjang, iaitu kita ada Tun Mahathir kita, bukti rakyat Malaysia yang umur panjang, umur dah 90 lebih, alhamdulillah masih lagi mampu untuk jadi orang yang hebat dekat Malaysia. Kemudian international competition is becoming increasing severe. Dan ini adalah salah satu yang jelas. Hari ini kita ada top secara online. International competition, kalau kita nak buat competition peringkat antarabangsa pun lebih senang. Dan penyertaan kita juga boleh dapat participant, international participant easily kita boleh dapat banyak lah. Macam hari ni mungkin kita ada daripada Indonesia, kita mungkin ada daripada India, kita mungkin ada daripada Sri Lanka, kita mungkin ada daripada Pakistan yang bersama-sama kita. But this is the truth yang menunjukkan kata di Society 5.0 menyebabkan kita jadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Dan dia juga menjadi satu cabaran sebenarnya. Jadi satu cabaran daripada sudut perniagaan, mungkin lebih mencabar. Tapi mungkin boleh jimat. Kalau dulu waktu saya bekerja sebagai jurutera, saya setiap kali nak meeting, saya kena drive 2-3 jam pergi ke tempat mesyuarat, pergi lawatan tapak dan sebagainya. Hari ni boleh mesyuarat online sahaja. Lawatan tapak pun boleh buat secara online, buka je satellite, boleh tengok kawasan tapak tu macam mana. Tengok pakai Google Earth je. Google Earth kan, kita compose ke Google Earth dalam apps kita je, kita boleh tengok tempat kita. Daripada segi kesihatan juga jadi lebih ada yang lebih baik lah untuk mudah. Cuma disebabkan oleh penggunaan tenaga yang tinggi tadi tu, kita akan menghasilkan lebih banyak masalah dengan alam sekitar. Kalau kita nak tenaga elektrik yang banyak hari ni, kalau di Malaysia kita gunakan antara sumber elektrik kita ialah kita menggunakan gas untuk gerakkan turbine. So bila gas naik harga, minyak naik harga, elektrik pun terpaksa dinaikkan harga. Production yang banyak, production makanan yang banyak, permintaan makanan yang banyak menyebabkan production menjadi lebih tinggi. Dan sumber makanan kita semakin kurang sebab petani dah semakin tak nak jadi petani. Kita tengok kat Malaysia ni, saya just nak share, dekat Malaysia ni kita ada masalah dengan pertanian. Sebab pertanian ni ialah food security. Food security. Kalau askar tu ialah security untuk keselamatan negara, tapi petani sebenarnya diorang adalah askar sebab diorang adalah food security punya team. Tapi malangnya petani dah kurang berminat nak tanam, nak bertani di Malaysia sampai kita terpaksa import, ekspor. Kita kena import daripada negara-negara luar, bergantung daripada negara India, bergantung daripada negara Thailand untuk dapatkan bekalan beras. Bila Thailand banjir, kita huru-hara. Bila India kemarau, kita huru-hara. Kita tak dapat makanan yang cukup. Okay, that will be things yang effect lah. Ada lagi dekat sini. Saya tak naklah bincang banyak sangat sebab kita terkeluar daripada tajuk tadi tu. Tajuk kita konkret lagi ni. Tapi saya banyak cerita pasal Society 5.0. But anyway, kenapa saya keep on nak cerita pasal Society 5.0 ni? This is the main issue yang kita kena faham. We are living in Society 5.0, and then the needs of 5.0 ni, Society 5.0 ni semakin mencabar sebenarnya. As engineer, sebagai industri, kita sebagai pelajar ataupun pengamal ilmu kejuruteraan, maka kita kena bersedia untuk permintaan kepada Society 5.0.
yang saya nak relatekan dengan teknologi hari ni, teknologi konkret kita. How do the concrete have to do in supporting the society 5.0. Ya. Semua 219. Okay. Ni Universiti Malang, Universiti Indon semua ada. Okey, jangan tambah isu-isu lain dalam webinar kita pada petang ni. Itu kita risau tu. Terima kasih kepada participant from Malang, Indonesia. Thank you for joining us. But anyway, saya punya presentation ni in bahasa Melayu, but I don't find you may get some ideas, some information as well, since my slide was prepared in English. So hopefully kita boleh dapat manfaat lah daripada apa yang kita bincangkan petang ni. So overall saya nak conclude the society 5.0 is refer to three things, which is comfort, high quality life dengan vitality. And how does the concrete technology kita nak fit untuk penuhkan keperluan ketiga-tiganya. Sekejap. Sorry. Okay, now kita ceritalah, masuklah ke topik konkret kita. Ada yang nak tanya ataupun nak tanya tentang isu Society 5.0 before we proceed dengan konkret kita? Clear ke cerita pasal Society 5.0 tu? Okay, zaman dah berubah, Doktor. Zaman dah berubah. Ya, betul. Kalau cakap sekarang ni kita lebih kepada kebahagiaan lah. Apa sahaja yang kita nak buat tu demi mencapai kebahagiaan kita dan keluarga. Alright, betul Cik Rizal. Maknanya jelas saya punya penerangan tadi tu sampai tentang what is Society 5.0. Okay, bukan lagi kebendaan. Dulu kita dengar satu terms makan untuk hidup, Society 1.0, tapi hidup untuk makan is Society 5.0. Betul ke? Kurang macam itulah. Sebab bila dah makan bahagia kan? Bahagia kan. Allah, tapi ramai juga orang makan jadi sakit jadi tak bahagia. So itu another issue lah. That will be another issue. But anyway, kalau kita nak cerita pasal Society 5.0 ni, will take banyak masa lah. Saya boleh talk 1 jam, 2 jam. Saya pernah pergi ke Indonesia bagi talk pasal 5.0, cerita Society 5.0 saja. Dekat 2 jam jugalah talk tu pasal Society 5.0 kan. Lebih pada ustaz bagi ceramah lagi. Ustaz bagi ceramah pun sejam je kat masjid. Allahu Akbar. So anyway, hari ni since we are talking about concrete in Society 5.0, saya nak drag kita punya perbincangan on concrete. So as seperti mana yang kita sedia maklum, concrete, normal concrete kita semua sedia maklum, kita ada coarse aggregate, kita ada fine aggregate, kita ada cement. Kalau kita tengok overall, kalau dalam bahasa Melayunya kita panggil batu baur. Kalau orang Indonesia tu dia sebut batu baur. Kalau di Indonesia dia tak panggil konkrit, di Indonesia dia panggil beton. Dia panggil beton. Waktu saya mula nak praktiskan penggunaan beton ni pun jadi isu jugalah. Pernah saya ke Universiti 11 Maret di Solo. Waktu tu ada pertandingan konkrit macam yang kita ada ni. Dia orang buat pertandingan. Dia orang ada Civil Engineering Week. Dia ada seminggu. Dia punya program tu Civil Engineering Week. Tahun ni dia orang buat tapi buat online. Masa saya pergi tu 2018, dia ada Civil Engineering Week. Seminggu tu cerita civil engineer je dekat universiti tu. Dan dia orang ada pertandingan beton, pertandingan konkrit. Saya terpaksa transit di Jakarta. Suatu saya transit di Jakarta tu, saya bawa barang-barang nak bancuh konkrit ni dan isu lah sebab kita tak boleh bawa barang-barang mineral ni masuk dekat airport. Kita kena ada surat. So bila saya sampai dekat di Jakarta, dia tanya ni barang-barang ni untuk apa? Saya kata untuk pertandingan. Pertandingan apa? Saya pun gunalah bahasa beton tu. Kan saya kata pertandingan beton. Pertandingan badminton? Saya kata badminton pun badminton lah. Kan? Sebab dia orang badminton tu, dia orang champion dia orang suka betul. Dia sebut beton je badminton. Beton ni bahasa yang very technical lah, untuk orang-orang technical dia faham. Untuk orang awam mungkin tak faham. So dia ingat beton tu badminton. Just selingan lah cerita pasal beton and concrete. So overall dalam concrete, normal concrete kita ada 60% of water, 26% of sand, 41% of coarse aggregate, kita ada 11% of Portland cement and kita ada 6% of air.
So jangan terkeliru lah yang air tu, sebab selalu student saya akan tanya dulu. Saya kata 6% tu air ke water? Air ke water? 6% tu air, udara bukan water. Dah bawah tu 16% water, atas tu air pula. Confuse orang. Campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris. But normally this is a percentage of normal concrete. Untuk grade 30, grade 40, this will be the portion lah. Kita ada 16% air, 26% pasir, 41% coarse aggregate, 11% Portland cement dan 6% udara. Ini adalah normal concrete, 30 ke 40 kekuatan dia. So kita tengok sekarang ni apa masalah dengan konkrit yang sedia ada. Kalau kita tengok daripada segi kualiti ataupun grade of concrete, tadi saya kata kita ada grade 30, grade 40. Kalau di Malaysia, kalau kita tengok dalam JKR standard tu, spesifikasi kerja bangunan ditetapkan concrete strength is about 30 to 40 saja. Mungkin waktu dokumen tu dibuat, kita berada dalam society 3.0. Nanti kita akan tengok. Tapi dalam society 4.0 and 5.0, concrete grade kita dah jadi semakin tinggi. Kita ada grade 60, 70, 80, 90, 100, 120. Even ada yang claim sampai dah boleh buat concrete grade 150. So problem kita dalam concrete, yang pertama masalah dengan simen. So problem in cement, problem in cement, problem in aggregates. Simen kita, kalau kita tengok problem in cement, saya just nak relate lah dengan isu yang tengah panas sekarang ni dalam industri simen. Di mana pada setiap penghasilan 1 tan simen, dia menghasilkan 1 tan carbon dioxide. Mungkin 1 tan tu banyak sangat, kita tak boleh nak bayangkan. Kalau saya sebut 1 kilogram simen, untuk menghasilkan 1 kilogram simen, kita juga menghasilkan 1 kilo carbon dioxide, CO2. 1 kilo tu bolehlah bayangkan sikit. 1 pack tu sekilo. Jadi bayangkan 1 kilo simen, 1 kilo CO2 kita hasilkan. 1 tan simen, 1 tan CO2 kita hasilkan. Dan dalam setahun, kita menghasilkan hampir berapa ya? Silap saya lebih kurang dalam 6 bilion cubic ton of concrete dihasilkan setahun. 6 bilion seluruh dunia. Konkrit ni adalah bahan yang kedua terbanyak digunakan di dunia selepas air. Selepas air, konkrit lah yang paling banyak digunakan. Bukannya nasi, bukannya gandum, tapi konkrit adalah bahan yang kedua terbanyak digunakan. Jadi bayangkan pada setiap 1 tan simen, kita hasilkan 1 tan CO2. Jadi ini isu besar sekarang ni sebab antara industri yang dipersalahkan dalam penghasilan CO2. Ini graf ni menunjukkan tentang peratus industri yang menghasilkan gas CO2 kepada dunia. Kita ada agriculture 9%. Agriculture yang tanam pokok pun dia menghasilkan CO2 sebanyak 9%. Kita kata pokok menghasilkan oksigen. Kan pokok menyerap carbon dioxide. Tapi disebabkan kita punya industri agriculture ni termasuklah, kalau kata lori duk angkut padi tu pun dia bawa keluar CO2 juga. Kilang-kilang pun prosesan padi dia hasilkan CO2 juga. So agriculture industry menghasilkan 9% CO2. Transportation termasuklah kereta saya 29%. Janganlah salah kereta saya je. Semua orang pakai kereta lah. Kena bertanggungjawab juga. So 29% kita hasilkan CO2. Rumah yang saya cakap tadi hasilkan heat. Kita banyak hasilkan heat pakai komputer, handphone dan tukar TV, tengok Netflix, tak berhenti. Semua tu sampai 29% kita hasilkan CO2. 12% kita hasilkan CO2. Industri yang kita dah salahkan macam-macam tu 14% hasilkan CO2. Elektrik yang kita gunakan 28% menghasilkan CO2. Dan konkrit itself menghasilkan 8% CO2. So this is the issue of cement. This is the issue of concrete industry. Alright. So masalah yang lain kita tengok tadi aggregates. Aggregates pun ada isu di mana kita banyak pakai natural aggregate, batuan yang kita letupkan gunung. Kalau dulu orang Melayu sangat terkenal dengan perkataan takkan lari gunung dikejar gitu. Tapi hari ni memang gunung tak lari, tapi gunung diletupkan dan dilarikan batunya. Jadi ini isu besar aggregate. Itu cost aggregate. Kalau fine aggregate pun ada isu.
JPJ sampai takut dekat Tontor sebab Tontor duk kejar JPJ yang duk kejar lori pasir. Lori pasir yang dicuri, yang dia korek daripada sungai tu sampai sungai mengalami masalah. Bila kita korek sungai, buat ambil pasir dia, sistem ekologi sistem dalam sungai tu berubah. Kalau mungkin dulu kita ada sungai ikan-ikan, contohnya macam ikan kelah, ikan tengas, dia perlukan air yang laju. Dia perlukan kawasan yang air laju untuk dia hidup. Tapi bila kita dalamkan sungai dekat satu-satu kawasan, dia mungkin terpaksa berpindah. Sebab bila satu-satu kawasan tu semakin dalam, air kawasan tu akan jadi tidak laju lagi. Dia jadi empang, jadi kolam. Jadi ekologi dia akan berubah. Ikan tak boleh hidup kat situ. Mungkin ikan jenis lain yang hidup kat situ. Kalau kita tengok hari ni, ikan yang jadi masalah, kalau you all sedar tak sedar, kita ada satu ikan yang popular, ikan tilapia. Tahu ikan tilapia? Kalau pergi market banyak kat longkang-longkang kat sungai kita sekarang ni banyak ikan tilapia. Ikan tilapia ni dia bukan ikan asli Malaysia. Dia bukan ikan asli Malaysia. Dia adalah ikan kacukan. Kalau pergi dekat Jabatan Perikanan, ikan tilapia ni dimasukkan dalam spesies ikan alien. Spesies dia tu ikan yang dihasilkan. So dia dah mula makan makanan-makanan dalam sungai yang menyebabkan ikan asli mati. Ikan asli tak boleh hidup kat dalam tu. Jadi yang ada, kalau sungai ada ikan tilapia tu sebenarnya kebanyakannya ikan tilapia je. Ikan lain dah mungkin tak ada. Itu disebabkan oleh industri kita. Bila kita rosakkan ekosistem sungai, disebabkan mungkin proses pengambilan fine aggregate pasir dan sebagainya, kita ada masalah tersebut. Air juga jadi masalah apabila kita gunakan secara berleluasa, kita gunakan air untuk industri konkrit. Bila kita pump air bawah tanah untuk industri konkrit. So kita dah ganggu sistem air bawah tanah untuk industri konkrit. Dia juga menjadi satu masalah. Konkrit juga menggunakan air. Banyak air digunakan dalam industri konkrit untuk tujuan pembancuhan konkrit, untuk tujuan pengawitan konkrit. Dan air ni sendiri bila kita cuci tank contohnya, kita cuci tangki pembancuhan konkrit, kita buang air tu sesuka hati. Secara tak langsung kita mencemarkan air permukaan yang ada. Kemudian sewaktu concrete construction juga ada masalah. Bila kita menghasilkan konkrit yang bergrade dia lebih tinggi, kekuatan yang lebih tinggi, maka kita terpaksa menggunakan banyak bahan-bahan untuk penyediaan konkrit yang lebih berkualiti. So waktu concrete construction mungkin kita punya proses construction of concrete tu jadi lebih susah. Sebab grade kita tinggi, bangunan kita jadi lebih tinggi, kan? Kita ada menara 118 sangat tinggi. So macam mana kita nak angkut konkrit dekat tempat yang tinggi-tinggi, kita terpaksa menghasilkan teknologi-teknologi yang terkini untuk membolehkan kita buat concrete construction untuk keperluan yang lebih mencabar. Kita buat bangunan yang lebih tinggi, dam yang lebih besar. Dan kalau kita tengok waktu COVID hari tu di China, dia orang buat hospital dalam masa seminggu, nak siap satu hospital untuk China. So dalam konteks tu dia orang perlukan satu teknik concrete construction yang lebih cepat, konkrit keras lebih cepat, mempunyai kekuatan yang lebih cepat. This is a challenge yang dihadapi oleh industri konkrit. Dan juga bila kita perlukan industri ataupun bangunan yang lebih besar, maka kita perlukan concrete properties yang lebih baik. Ianya juga merupakan satu cabaran dalam industri konkrit. Okay, so this is some of the masalah umum yang berlaku dalam konkrit. Kita ada retakan. Konkrit dia bukan perfect, dia tak sempurna, dia juga ada lifespan dia. Dia mungkin disebabkan oleh perubahan beban yang dikenakan kepada satu-satu struktur konkrit menyebabkan cracks berlaku, retakan berlaku. Contoh yang saya pernah berurusan dengan dia ialah concrete slab yang road concrete slab. Road concrete slab masa design ataupun jambatan ataupun pelabuhan waktu struktur ni dibuat dulu adalah untuk menanggung beban yang disediakan untuk keperluan pada waktu tersebut. Tapi disebabkan oleh perubahan zaman, perubahan load masa tadi, contohnya macam di pelabuhan waktu direka bentuk mungkin untuk menanggung trailer 8 tayar. Tapi hari ni trailer tiba-tiba dah ada sampai 16 tayar, 24 tayar. So struktur tu dah tak mampu tanggung lagi beban yang dikenakan. So dia akan crack, dia akan pecah. Struktur konkrit kita yang expose kepada laut contohnya. Kalau tahun 80-an, even tahun awal 90-an,
Struktur kita konkrit, kita punya kualiti adalah dalam grade 30, 40 dan 50. Jadi waktu tu mungkin kita tak design kita punya konkrit untuk berhadapan dengan sea water spray ataupun daripada air laut, sulfate daripada air laut, menyebabkan konkrit kita hari ni dah start crack, dah start pecah. Kalau kita tengok dalam laporan Kementerian Jalan Raya, Kementerian Kerja Raya memaklumkan infrastruktur di Malaysia ni hampir 90% jalan raya di Malaysia ni perlu diselenggara semula, telah mengalami kerosakan. Itu isu-isu lah. Cracks. Kemudian kita ada bleeding. Ini isu dalam konkrit lah. Bleeding. Bleeding ni bukan pendarahan. Bleeding in concrete. Bleeding in concrete ni dalam gambar ni kita dapat tengoklah some ideas on what is bleeding in concrete, di mana bila waktu construction, semasa dalam fresh state, kita ada masalah bleeding, air naik ke permukaan. Ini mungkin berlaku disebabkan oleh penggunaan air yang banyak dalam konkrit kita, ataupun mungkin disebabkan oleh pemadatan yang terlampau menyebabkan air naik ke permukaan, so kita ada bleeding problem. This is a problem untuk common konkrit lah. Kita ada segregation. Ini juga antara masalah besar pengasingan bahan. Apabila bancuhan kita tu tidak sempurna, waktu kita membancuh tu menyebabkan berlakunya pengasingan di antara batu, simen dan juga pasir. Ini kita tengok kat sini lah, kritikal betul kan. Ni mungkin reinforcement terlalu rapat. Jadi konkrit yang kita sediakan tu tak fit dengan keperluan, menyebabkan berlakunya segregation, pengasingan. Kita dapat jelas dah dapat tengok batu sebelah bawah, kemudian kita ada pasir dan kita ada simen. So ini juga antara masalah-masalah konkrit. Scaling, permukaan, di sebahagian permukaan ini banyak berlaku. Ini mungkin disebabkan oleh, isu dia mungkin disebabkan oleh segregation tadi, batuan dah turun ke bawah, yang atas tu tinggal simen je. So kita akan start menghadapi masalah scaling. Dan kita juga ada masalah plastic shrinkage disebabkan oleh perubahan cuaca yang sangat drastik. Hari ni kita dimaklumkan kata kita akan ada masalah banjir bulan November, bulan Disember. Tapi awalnya mungkin di setengah-setengah negara menghadapi cuaca panas yang terlampau, La Nina dan sebagainya. So ini juga akan menyebabkan berlakunya shrinkage kepada konkrit. Kita juga ada latence. Latence ni antara masalah bleeding tadi tu boleh menyebabkan berlakunya latence dan menyebabkan berlakunya kelemahan di permukaan konkrit. Kelemahan di permukaan konkrit ni kita nampak ringan. Macam pundir je kat kulit kita. Tapi masalahnya bila permukaan konkrit kita ni jadi kasar, so kita expose kita punya konkrit ni kepada penyerapan air. Kita expose konkrit kita jadi permeable. Jadi kalau kata chemicals, ada acid dekat permukaan ataupun kita ada hujan acid, so lebih mudahlah semua chemical ni masuk ke dalam konkrit kita yang akhirnya melemahkan konkrit kita. Dusting ni pun nampak mudah lah, habuk je kot. Tapi bukan habuk di udara, tapi habuk yang terkeluar daripada konkrit kita. Ini juga antara masalah dia kalau berlakunya isu segregation tadi tu. So in order kita nak berhadapan dengan situasi tadi, konkrit kita perlu berevolusi. Konkrit sendiri mengalami revolusi. So gambar ni saya punya imagination of concrete in society 1.0. Saya terang cakap ni imaginasi saya. Kalau kita tengok daripada sejarah peradaban manusia, kita tengok kalau dalam Islam disebutkan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang diturunkan ke atas muka bumi. Kalau kita tengok teori Charles Darwin, dia kata manusia ni berevolusi daripada monyet kepada manusia. Tapi kalau kita tengok dalam konteks insan ni ialah manusia yang berilmu. So dan kita dapat tengok dalam Quran bagaimana Nabi Adam AS diajar oleh Allah SWT sebelum diturunkan ke bumi sebagai manusia. So maknanya manusia yang berilmu tu ialah Nabi Adam AS. So dan pastinya Allah ajar Nabi Adam untuk hidup secara berevolusi. So dalam Concrete Society 1.0 ni kita tengok kita ada cave. Zamannya orang panggil caveman. Manusia hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Manusia makan untuk hidup. So dia orang berevolusi, dah start buat gua
sama ada dia orang hidup dalam gua yang naturally occurred ataupun dia orang buat gua tu sendiri. Saya pernah dijemput oleh sahabat saya, rakan saya di Indonesia. Dia orang bawa saya ke satu pulau. Kalau kita semua ada peluang, pergilah ke pulau tu. Nama pulau tu Pulau Madura. Di Pulau Madura, dia ada satu tempat dia panggil Gua Putih. Di Gua Putih ni, dia adalah satu kawasan batuan limestone, batu kapur. Tapi yang peliknya dia banyak gua. Dan gua dia tu semua petak-petak 4 segi. Elok-elok petak 4 segi. Jadi sebab tu saya tanya dekat kawan saya, kenapa dia punya gua ni semua 4 segi elok-elok. Rupa-rupanya memang dia orang potong. Dia orang potong batu tu dan guna dia orang potong batu tu dan batuan tu digunakan untuk buat rumah. Buat batu-batu. Jadi dia punya gua dia memang semua 4 segi elok je. Itu dia orang panggil Gua Putih. Dan gambar kat bawah ni kalau kita tengok, this is a revolutions yang orang gunakan batu-batuan untuk buat rumah. Kalau kita tengok ni macam igloo lah. Dan kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim juga dikatakan sebagai manusia pertama yang membuat rumah. Rumah Baitullah. Jadi maknanya revolusi of concrete ni dah start lama lah. Revolusi of concrete ni dah start lama. Kemudian daripada society 1.0 manusia pergi kepada concrete in society 2.0. Dalam society 2.0 concrete yang digunakan lebih kepada bentuk batu-batuan yang dipotong secara blocks, dan dibina. Kita tengoklah, saya selalu cakap kat saudara saya ni mungkin engineer lah dia. Waktu tu kan tak buat kerja pun, saya tengok je macam engineer jugalah kan. Dia orang buat piramid. Kalau kita tengok di China ada Great Wall of China. Great Wall of China pun dia orang ada revolusi of concrete kat situ, sebab bukan semua the Great Wall of China tu menggunakan batuan untuk buat dia punya Great Wall tu. Ada setengah-setengah tempat dekat dalam tembok besar China ni yang mana dia punya batu ataupun blocks yang digunakan untuk buat Great Wall of China ni adalah menggunakan jerami gandum yang dicampurkan dengan tanah dan dipadatkan jadi blocks, kemudian disusun untuk buat tembok besar Cina. Ada setengah-setengah bahagian tu menggunakan bahan tersebut, dan itu adalah merujuk kepada teknologi konkrit. Kalau di Indonesia ada tempat yang namanya Candi Borobudur. Saya pernahlah ke Candi Borobudur ni bersama dengan Datuk Profesor Dr. Ahmad Ruslan kita tadi ke sini, dan kita pernah tengoklah teknologi bagaimana Candi Borobudur ni sampai hari ni masih ada lagi kerja-kerja restoration, pembaikan, pemulihan Candi Borobudur ni, sebab dia degrade with time. Ada disebabkan gempa bumi, disebabkan oleh banjir, maka dia punya candi tu ada part-part yang runtuh dan diorang baiki. Kerajaan Indonesia ambil inisiatif untuk baiki Candi Borobudur. And then this is some pictures ataupun gambar yang menceritakan tentang concrete in society 3.0. Waktu ni kita pun masih ada lagi gunakan teknologi ni, di mana dalam concrete in society 3.0 kita dah start buat multi story building. Kita dah buat high rise building, kita dah ada bangunan-bangunan yang tinggi. Kalau di Malaysia sekitar tahun 80-an, awal 90-an tu kita sangat berbangga dengan bangunan Komtar. Kalau di Kuala Lumpur kita bangga dengan bangunan PWTC. Kalau di dataran Merdeka tu bangunan Sultan Abdul Samad tu lah. Kalau di banyak di bandar-bandar tu dah start bangunan-bangunan yang lebih kurang macam dalam gambar yang saya tunjuk ni. This is society 3.0, dan kita juga dah start ada high rise building, tapi high rise building kita tak adalah sampai tahap sekarang. Dan construction process juga adalah normal construction process. Yang paling basic sekali baju sendirilah. Beramai-ramai bekerjasama kacau konkrit macam kacau dodol. Dan kita juga ada buat proses penuangan konkrit secara manual, panjat tiang dan sebagainya, tuang konkrit secara manual. Dan kemudian datanglah mesin mixer bancuan konkrit untuk menjadikan konkrit kualiti dia lebih baik. Dan semua ini berlaku dan dikategorikan concrete in society 3.0. And then in concrete society 4.0 kita dah start ada bangunan-bangunan tinggi. Kita ada KL Tower 118, Merdeka Tower kan. CSM masa awal tahun hari tu sangat beruntung sebab kita dapat speaker sebab ni dia punya chief engineer untuk KL 118 ni sudi untuk bagi talk dengan kita tentang macam mana dia orang bangunkan bangunan KL 118.
Kalau mungkin nanti saya boleh share lah dia punya video dia dalam website kita ataupun dalam Facebook Concrete Society Malaysia tentang talk daripada speaker tersebut tentang macam mana dia orang bina KL118, menara yang tertinggi di Asia, insyaAllah dalam masa terdekat ni. Kemudian kita dah guna macam-macam teknologi. Kita dah ada pump konkrit yang dipump. Dia punya konkrit tu lebih workable, workability dia sangat tinggi. Flow konkrit, kaedah kita nak ratakan konkrit pun kita dah start pakai mesin. Kita nak bancuh konkrit tidak lagi secara manual. Kita timbang masuk simen satu beg, kemudian kita scoop pasir, batu, air, kita tuang secara manual. Tak tentu dia punya kuantiti dia. So hari ni kita dah ada batching plant, di mana all the concrete quality dijaga dengan baiknya dan it is computerized. Penimbangannya itu computerized, mixingnya itu dibuat secara automatic. So kita dapat grade yang konkrit yang lebih baik, kita dapat high strength, kita dapat higher properties. So ini berada dalam Society 4.0. And what will be a concrete in Society 5.0? Kalau kita pegang pada kata kunci tadi Society 5.0 ialah kebahagiaan, maka trust me, hari ni kita dah ada banyak bangunan-bangunan yang macam ni. Yang mana dalam bangunan kita ni ada pokok-pokok yang ditanam. Mungkin saya tak pastilah sampai jadi hutan macam ni banyak, saya tak pastilah sama ada ianya real ataupun fantasi. Tapi the needs of society itu menyebabkan keperluan kita untuk menyediakan concrete structure untuk condition yang macam ni. Ini mungkin pencinta hutan. So dia suka lah bangunan-bangunan dia banyak hutan. Tapi kalau pada pencinta laut, saya tak tahulah macam mana dia orang nak bawa laut tu ke dalam bangunan. Right? But this is the need of Society 5.0. Kata kunci dia tadi, kebahagiaan. Society 5.0 are looking for kebahagiaan. So macam mana dia describe kebahagiaan itu, is a challenge for the engineer to prepare. It's a challenge untuk concrete industry to prepare for the needs of the society. Okay? So just imagine lah kalau dalam reka bentuk, dalam design kita, mungkin kita belajar concrete design, kita ada 1.35 GK plus 1.5 QK. GK tu kita rujuk kepada permeable load. Kalau yang 1.5 tu kita rujuk kepada live load. Jadi kalaulah kita nak sediakan bangunan yang ada fasiliti ataupun ada hutan yang kita perlu tanam kat dalam dia, maka this is another challenge yang kita kena prepare. Konkrit yang kita kena prepare. Dia kena get ready untuk berasimilasi dengan pokok-pokok, dengan keperluan alam yang diperlukan oleh society tu. So this is a challenge untuk concrete in Society 5.0. This is my imagination. Tapi the real thing dah memang wujud dah. Dan memang banyak dah bangunan-bangunan yang start menanam pokok-pokok di atas bangunan. Saya masih ingat dulu ada satu menteri, dia kata kita kena tanam padi dalam atas bumbung rumah. Orang ketawakan dia. Tapi hari ni memang mungkin orang tak tanam padi lah, tapi orang dah tanam pokok atas bangunan. So we have to get ready for it. So in order kita nak achieve the needs of Society 5.0 untuk concrete, kita kena consider that all the concrete mix design kena satisfied safety factor, kena satisfied economic factor, barulah kita satisfied aesthetic factor. Okay, so bila kita nak prepare concrete untuk Society 5.0, kita kena fikirkan keselamatan, kita kena fikirkan economic value dia. Economic value ni merangkumi nilai-nilai ekonomik. Ekonomik ni tak semestinya yang murah. Ekonomik ni kadang-kadang kalau kita punya klien tu orang kaya, dia tak kisah pun on economic, dia kata dia nak cantik, so we have to prepare benda yang cantik walaupun mahal, dia sanggup bayar, tapi kita tak boleh bertoleransi dengan safety. We have to put safety as a first manner in order to make sure yang kita punya design tu selamat. Okay, saya buat sedikit perbandingan di antara society concrete dalam Society 3.0 dengan Society 4.0 towards 5.0. Kita ada 3.0 normal concrete, kita gunakan ordinary Portland cement, kita gunakan natural aggregate sama ada coarse ataupun fine aggregate, kita gunakan air yang ada. Maximum strength dalam Society 3.0 biasanya sampai 60 saja dan density of concrete sampai 2400 saja. Tetapi bila kita dah masuk kepada Society 4.0, kita bukan setakat guna OPC, kita dah start ada blended cement.
Even hari ni kalau tuan-tuan semua pergi ke hardware, tuan-tuan akan tengok dekat hardware banyak jual blended cement dan jual ordinary Portland cement. Okay, dia orang ada nano cement, dia orang ada ada non cementitious material. Kita ada kat sini Dr. Warid Wazin, salah seorang pakar geopolymer kat UiTM ni. Gitu. Right? So dia work out on concrete without cement pun dah people are working on that matters. Kemudian kita dah ada aggregate, bukan lagi normal aggregate, natural aggregate, tapi kita ada aggregate yang recycle aggregate. Kita juga ada artificial aggregate yang dibuat, yang dihasilkan daripada sisa-sisa industri. Contohnya daripada steel slag, daripada industri besi, kita dah boleh buat artificial aggregate. Daripada apa lagi banyaklah daripada tanah liat, daripada slush. Daripada slush pun, daripada kalau dekat Malaysia ni kita ada slush daripada palm oil industry, daripada industri kelapa sawit. Orang dah boleh, people are working on, orang dah buat projek menghasilkan batu bau daripada sisa industri. Kalau Malaysia tadi industri sawit, minyak sawit, daripada waste daripada industri minyak sawit tu buat pula artificial aggregate. Okay. Dalam society 4.0 tu 5.0 juga orang dah gunakan plasticizer yang super properties, green additive. Kemudian kita juga ada unlimited design strength. Kalau tadi design strength kita sampai 60, saya tulis sini unlimited sebab dia progressively strength tu semakin meningkat. So engineer, so technical person dekat politeknik kena faham yang kata bila awak kerja nanti bukan setakat grade 60. Hari ni keperluan konkrit tu dah semakin besar. Saya baru ni saya tengok ada satu dokumentari Concrete for Mars, konkrit untuk planet Mareh. Saya terkejut jugalah. Apa hal pula buat konkrit untuk planet Mareh? Tetapi hakikat dia, saintis, engineers dah start memikirkan tentang nak berpindah ke planet Mareh, and they have to prepare a concrete untuk buat bangunan dekat Mareh. This is the challenge. Saya pun macam impressed lah. Dahsyatnya manusia ni terfikir sampai macam tu. Dan dia nak lightweight concrete dan juga high durable dan high performance concrete. So this is the society, concrete dalam society 4.0 menghala kepada society 5.0. Since kita dalam 5.0 untuk konkrit dalam IR 4.0, kita apa beza society 5.0, sekejap IR, sekejap society. IR ni industry revolution, society ni ialah masyarakat. Tapi kenapa kita sekarang berada dalam IR 4.0 sedangkan society dah 5.0? Sebab IR tu stand for industrial revolution. Maknanya revolusi industri. Industri revolusi, kalau kita tengok dalam pembentangan saya awal tadi tentang revolusi society, dalam society 1.0 dia hidup makan untuk hidup. Jadi dia tidak ada industri, tidak melibatkan apa-apa industri dalam society 1.0. Sebab tu IR 1.0 tak bermula selari dengan society 1.0. IR hanya wujud apabila bermulanya industri pertanian. So dekat situ bermulanya IR 1.0 di mana society kita dah jadi society 2.0. Sebab tu sekarang ni kita berada dalam society 5.0, industri revolusi kita ialah 4.0. Okay? So saya harap semua peserta kita ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian faham tentang IR 4.0 dan society 5.0. Okay? Boleh faham ke benda tu, Cik Rizal? Boleh dapat, kita dapat. Okey, terima kasih. So, kalau dalam, ada soalan ke? Belum ada soalan lagi, kita akan check. Baik. So, kalau ada yang nak tanya soalan, boleh terus tulis di chat. InsyaAllah kita boleh communicate. So, dalam IR 4.0, concrete material yang digunakan hari ni kita dah ada. Of course lah, water memang ada, tapi kita dah go for recycle water. Recycle water. Di industri simen, di industri konkrit sendiri, dia orang dah start menggunakan recycle water. Sebab recycle water ni, satu, kita boleh jimatkan bil air industri itu sendiri. Yang kedua, recycle water dapat improve concrete properties. Kemudian aggregates, instead of normal aggregates, kita dah go for
recycle aggregate. Macam saya cakap tadi lah, kita ada recycle aggregate, kita ada artificial aggregates. Okay. Kemudian cement. Kita dah ada green additive, kita dah ada green cement. Kalau Sirim pun sekarang ni Sirim tengah keluarkan satu sijil. Saya terlibat sebagai komiti dekat Sirim tu untuk bangunkan satu standard requirement untuk kita keluarkan memberi pengiktirafan green technology kepada simen yang dihasilkan. Okay, so maknanya simen bukan lagi ordinary Portland cement. Dia ada syarat-syarat dia di mana simen ni dah digantikan dengan bahan-bahan tertentu, membolehkan dia mendapat pengiktirafan sebagai green material. Even simen tadi tu dia akan jadi blended simen, dan chemicals yang kita guna pun kalau boleh bukanlah chemical yang merosakkan alam sekitar. So dalam konteks ni kerajaan ambil satu inisiatif di mana meletakkan mana-mana construction yang menggunakan produk yang ada green label, akan mendapat tax redemption, pengurangan cukai daripada keuntungan projek yang dilaksanakan. Kalau di Malaysia tu kita belum, saya tak berapa jelas lagi lah berapa persen, tapi kalau tak salah saya di Singapura dia bagi sampai 20% tax redemption daripada keuntungan sebuah syarikat yang menggunakan green material. Betul. Orang Ya. tanya apa yang doktor maksudkan dengan recycle water tadi? Bukan ke air yang digunakan untuk batu konkrit ni dia mesti bersih, dia mesti hindar daripada bahan-bahan sampingan. Tapi bila doktor kata recycle water ni, air yang dah digunakan ni biasanya air kotor. Apa maksud recycle water? Soalan tu sangat tepat dengan slide kita ni. Terima kasih Encik Rizal. So kita ada kat sini dipanggil reclaim water ataupun saya sebut tadi recycle water. Kalau kita tengok dekat dalam slide ni, kita ada A, B, C, D, E. Ini adalah satu dia punya frame dia untuk menghasilkan reclaim water ataupun recycle water. Gambar sebelah bawah ni kita dapat tengok daripada raw sewage tadi tu, kita daripada plant influence sampailah kita dapat reclaim water daripada mana air konkrit kita yang sangat keruh sampailah kepada air yang jernih. Tapi air ni tak adalah dia guna untuk minuman, tapi diguna semula untuk bancuhan konkrit. So kalau kita tengok sini di mana dia punya tanker kita ni, mixer kita ni dibersihkan. Bila dia dibersihkan, air itu dia orang kumpul, dia tak lagi dibiarkan buang begitu saja ke dalam sistem peparitan. Dia orang dah kumpul air dia, kemudian masuk ke dalam wastewater tank, dipump masuk dekat kawasan filter, dan akhirnya dia menghasilkan clean water tank. So clean water tank ni diguna semula untuk industri pembancuhan konkrit. So ini adalah salah satu konsep yang semakin popular diperkenalkan di peringkat industri konkrit supaya air tersebut tidaklah menjadi air kumbahan ataupun air buangan begitu saja yang mencemarkan alam sekitar, tapi diguna semula. Okay. So daripada kajian yang dijalankan mendapati properties dia tu taklah walaupun properties dia tu tak tergugat pun apabila kita gunakan reclaim water. Okay. Next kita cerita pasal ada soalan lagi? Okay. Thank you atas soalan tadi. Tak adalah rasa keseorangan sangat kan. Biasa bila kita bagi talk online ni dah kadang rasa macam seorang je. Tapi anyway, thank you. Ada orang yang tanya soalan. Assalamualaikum Dr. Fadil. Tak sempat baca. Mungkin Encik Rizal boleh tolong bacakan. Baik, saya bacakan ya. Assalamualaikum Dr. Fadil. Saya mahu bertanya bagaimana untuk mempersiapkan bakal engineer sebagai jurutera pelatih ini untuk sedia daripada mental dan fizikal untuk perubahan revolusi ini. Ini persediaan bakal jurutera. Okey. Untuk pengetahuan Encik Rizal dan semua yang ada dalam pertemuan kita petang ni, saya keluarkan satu istilah baru ataupun saya perkenalkan satu istilah kepada jurutera pelatih di UiTM. Yang sebut jurutera pelatih saya rasa tu student saya atau student UiTM. Di mana saya tak panggil dia orang pelajar ataupun saya tak panggil dia orang student. Sebab pelajar ni saya punya definisi ialah pelan-pelan belajar. Student ni saya punya definisi ialah stupid who learn. Minta maaf lah sebut stupid tu macam kasar sikit kan. Tapi
istilah student ataupun istilah pelajar ni sepatutnya kita letak untuk peringkat sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun peringkat sekolah menengah. Bila dah masuk ke IPT ni, Institut Pengajian Tinggi, you tak sepatutnya lah jadi student dah. You kenalah dipanggil sebagai apprentice mengikut you punya bidang yang you pilih. So kalau you pilih jadi engineer, so saya panggil ataupun saya gelar mereka yang belajar di Kolej Pengajian Kejuruteraan di UiTM ni sebagai apprentice engineer. So with that, dia ada responsible, dia rasa adalah sikit rasa wow, aku engineer, apprentice engineer kan. So saya pun nak mencadangkan lah kalau boleh kita war-warkan, kita bawa semangat ni dekat semua yang belajar di IPT. Kalau kata dia masuk fakulti muzik, dia adalah apprentice musician. Kan? Kalau dia masuk fakulti arts, dia adalah apprentice artist contohnya. So kita engineer ni apprentice engineer. So kalau balik pada soalan tadi tu, macam mana nak menyediakan persediaan kita untuk Society 5.0, secara teknikal dia kita dah buat di peringkat KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Semua universiti dah diarahkan untuk beroperasi dalam OBE, Oriented Based Education. Saya rasa para pensyarah semua even di Politeknik pun macam fobia sikit lah bila sebut OBE, bila sebut audit OBE kan. Sebab ini adalah salah satu konsep yang diperkenalkan di mana OBE ni kita sediakan silibus, sediakan program yang sesuai untuk melahirkan jurutera pelatih kita tu jadi seorang bersedia untuk jadi jurutera apabila mereka bergraduate. Okay? Dan dalam penyediaan silibus kita, dalam penyediaan program OBE kita ada element of sustainability. Kalau kita tengok rujuk kepada Sustainable Development Goal, SDG, salah satu dia kita ada quality educations pun ada kat dalam tu. Kita ada infrastructure pun ada dalam SDG, dan benda-benda ni semua kita embedkan, kita dah masukkan dalam silibus. Jadi untuk persediaan kepada jurutera pelatih bersedia dengan alam pekerjaan dengan Society 5.0, elemen-elemen tu kita dah masukkan. Even talk kita hari ni pun adalah salah satu contoh persediaan kita untuk Society 5.0, di mana jurutera pelatih telah didedahkan dengan what will happen in Society 5.0 and you have to get ready, bersedia untuk situasi 5.0 nanti. That's why kita dah start talking about recycle aggregate, recycle water, blended cement dan sebagainya. Alright, so boleh saya proceed? So, ada slide tu ada sikit je lagi, tak banyak dah. Yang penting ikut je apa yang kita sediakan. Ada satu lagi soalan ni, Doktor. Kita nak teruskan soalan ke ataupun nak teruskan sambung presentation? Boleh kita ambil soalan dulu. Okey, satu lagi soalan. Simen merupakan soalan daripada Puan Zazura. Simen merupakan bahan yang menjadi pengikat kepada agregat. Okey, betul. So, bahan apakah yang lebih jitu dan sesuai bagi kekuatan dalam campuran konkrit? Puan Zazura, very technical soalan tu. Okey. Saya suka dengan soalan tu, cuma nak promote sikit. Okay, buat promotion juga kan, macam orang jual ubat pula rasa. Concrete Society Malaysia insya-Allah akan adakan satu bengkel reka bentuk konkrit. Kita akan buat reka bentuk konkrit normal, kita akan buat reka bentuk high strength konkrit. Mungkin juga kita akan ada bengkel untuk reka bentuk konkrit ringan, kita juga akan ada reka bentuk non cementitious konkrit. Itu semua bengkel-bengkel yang kita plan untuk kita buat. Mungkin kalau tak 2022 dah nak habis ni, mungkin kita akan bawa ke 2023. Berbalik pada soalan tentang simen, bahan apa yang sesuai digunakan ataupun bahan apa yang kita boleh guna untuk improve apa tadi tu, daya lekatan di antara simen dengan aggregate. Okey, secara praktikal ataupun secara normalnya kita pakai ordinary Portland cement. Di mana ordinary Portland cement ni kita pakai limestone, batu kapur untuk kita jadikan clinker. Kita bakar dia clinker dan kita grind dia sampai dia jadi simen. Dan daripada rekod yang kajian telah dijalankan, mendapati ordinary Portland cement ni memang dah successfully berjaya menghasilkan konkrit yang digunakan hari ini. Tapi isu rekatan antara simen dengan aggregate bukanlah memang dia menjadi isu bila kita kajian semakin banyak dibuat,
mendapati ada masalah rekatan di antara aggregate dengan simen, di mana wujudnya interfacial zone di antara aggregate dan juga simen. Interfacial zone ni bahasa mudah kita nak faham, kata ni lah aggregate kita. Saya minta maaf, saya tunjuk tangan saya pula bukan nak menunjuk, bukan nak menumbuk. Katalah ni aggregate. Bila konkrit kita in fresh state, dalam keadaan basah, ada air kat dalam dia, dan waktu kita buat pemadatan konkrit, apa yang berlaku, air akan naik ke permukaan. Evaporation dan sebagainya, dia akan naik ke permukaan, dan ada di antara air yang akan terperangkap di bawah batu. Ada air yang akan terperangkap di bawah batu, dan bila air ni kering, dia akan membentuk voids, akan ada rongga di bawah batu tersebut. So ini adalah antara masalah yang berlaku kepada normal konkrit. Kalau kita cerita pasal aggregate tadi lah. Jadi antara cara yang digunakan oleh engineer hari ini untuk mengurangkan masalah tersebut dengan menggunakan simen yang lebih halus, very fine particle cement. Jadi, kalau tadi saya ada sebut tentang nano simen contohnya. So bila nano simen ni wujud, maka partikel air tadi tu dia akan menyerap partikel simen. Jadi maknanya dalam air yang terperangkap bawah batu tadi tu akan ada nano simen, a very fine particle cement yang dapat masuk ke dalamnya. So bila hydration berlaku, proses pengerasan simen berlaku, kawasan rongga tadi tu tidak lagi ditinggalkan kosong. Sebaliknya ianya telah pun ada kristal-kristal simen yang bond, yang terikat, yang mengikat di antara partikel aggregates dan juga simen. Itu secara teknikal dia, itu yang dilakukan oleh industri hari ini, engineer hari ini. They are producing fine particles, even aggregates tu sendiri. Aggregates tu sendiri, kalau tadi saya kata kita pakai artificial aggregates, tapi hari ini aggregates tu sendiri diorang dah ubah suai bentuk aggregates tu. Ada, kalau kita tengok, ada artificial aggregate, di mana artificial aggregate ni dia ada dia boleh menyerap air. Artificial aggregate ni dia buat untuk dia boleh menyerap air. Jadi isu air terperangkap dekat bawah aggregate tu sebenarnya dah hampir tak timbul kalau kita pakai artificial aggregate yang boleh menyerap air tadi tersebut. So bila dia serap air, so kita dah tak ada isu tersebut. Jadi aggregate tersebut dah diimprovisekan. Even kalau zaman saya buat PhD dulu, saya kena hasilkan aggregates yang berbentuk bulat-bulat. Kita kena grind aggregates kita related to recycle aggregate punya slide ni, kenalah juga dengan soalan tadi tu. So saya terpaksa hasilkan, bukan terpaksa lah kan, saya memaksa diri saya belajar, bukan terpaksa pula. Saya menghasilkan aggregate rounded shape, bentuk bulat. So bila dia dalam bentuk bulat, dia meningkatkan workability dan potential untuk air terperangkap di bawah aggregate tadi tu jadi kurang. Sebab dia bentuk bulat. Azan lah. So bila dia bentuk bulat, air tadi yang terperangkap bawah batu tu dia akan easily terkeluar lah. Jadi kadar kemungkinan untuk air terperangkap di bawah aggregate tu dapat dikurangkan. Sebab tu dalam hari ni kalau kita tengok dalam standard specification untuk aggregates for concrete tu, dia dah ada satu spek type of aggregate yang nak digunakan. Kalau dia terlalu irregular, kalau macam kita tengok gambar ni, ni recycle concrete aggregate, dia bentuk dia agak very irregular, sangat banyak shape, banyak segi, juga akan menyebabkan air mungkin akan terperangkap. Jadi hari ni people are working on macam mana nak kurangkan dia punya irregular shape tadi tu supaya air yang terperangkap tu dapat dikurangkan. Itu semua antara kaedah-kaedah yang digunakan dalam usaha menambah baik kualiti konkrit. Okay, so saya sambung saya punya ni, ada sikit je lagi sebab dah pukul 4 lebih dah pun, kita janji pukul 4, tapi betul lah pukul 4 ada sesi soal jawab kan. So yang sedang digunakan dalam yang sedang industri looking forward ialah recycle aggregate. Kalau di Singapura mereka sangat menggalakkan penggunaan recycle aggregate, terutamanya untuk penghasilan penghasilan produk konkrit yang tidak menanggung beban. Contohnya kita road curb. Apa bahasa Melayu road curb? Cik Rizal? Yang batu tepi jalan tu. Batu tepi jalan. Saya pun tak tahulah apa istilah yang tepat kan. Tak jumpa perkataan dia.
road curb lah yang warna hitam putih tepi jalan Hitam tu. putih. Pembendul jalan. Bendul jalan. Boleh lah bendul jalan Boleh lah. kan. Kat tepi jalan tu. Hitam putih, kuning hitam tu. Ya betul. Secara sedar tak sedar, selama hari ni kita buat road curb tu pun kita pakai normal aggregate. Granite lagi. Batuan yang mahal tu kita guna buat road curb. Sedangkan road curb tu bukan tanggung apa-apa beban pun. Nak duduk tepi jalan warna hitam putih kuning hitam tu je. Kan? So kenapa kita nak guna the high quality of aggregate untuk benda yang tidak perlukan a very high quality. Okay? So industri hari ni kita cuba perkenalkan, kita kena maklumkan dekat kementerian ataupun kat Jabatan Kerja Raya, pakailah recycle concrete aggregate untuk buat road curb. So with that kita dah dapat jimatkan kita punya penggunaan natural aggregate. Gunalah natural aggregate ni kalau keperluan sangat pun kita pakai untuk buat structure. Untuk keperluan struktur konkret yang memang memerlukan strength yang tinggi, memerlukan kualiti yang tinggi. This is cara pemikiran yang perlu diterapkan di kalangan industri daripada concrete industry player. So kalau kita boleh pakai RCA contohnya. Dan RCA pun hari ni kalau industri orang jual, orang kumpul dan jual untuk dumping area. Kan, untuk landfill. Sedangkan dia ada kualiti yang tersendiri yang kita boleh guna untuk industri-industri lain. So, recycle concrete aggregate a part of it. Kita ada pozzolanic material. Ini kita sebut sebagai pozzolan. Saya suka sebab pozzolan ni dia punya keyword dia ialah trash to treasure. Ini antara keyword yang digunakan oleh industri konkret hari ni, di mana dia orang menggunakan recycle material industri daripada fly ash, daripada waste paper slash ash. Kita ada daripada rice husk ash. Banyaklah abu-abu ni digunakan sebagai bahan ganti kepada simen. Tadi di awal slide saya ada cerita 1 tan simen menghasilkan 1 tan CO2. Jadi hari ni dalam industri dia orang replace 20% OPC dengan bahan abu daripada industri. Contohnya macam abu sekam padi, rice husk ash. Abu sekam padi replace, kalau dia replace 10% ataupun 20% of simen. Replace maknanya kita kurangkan penggunaan simen sebanyak 20%, kita ganti dengan rice husk ash sebanyak 20%. Jadi quote unquote sebenarnya kita telah pun menjimatkan penghasilan simen sebanyak 20%. Bila kita jimatkan penghasilan simen sebanyak 20%, sebenarnya kita telah pun mengurangkan carbon dioxide sebanyak 20%. This is a smart way. Sebab tu bila kita ganti dengan rice husk ash tadi ke dalam simen 20%, maka kita dah jimat 20% simen, mengurangkan CO2 sebanyak 20%. Dan ada industri hari ni dia claim dia pakai fly ash. Fly ash ni ialah abu daripada pembakaran arang batu. Abu pembakaran abu daripada pembakaran arang batu. Dan ada industri yang dia claim dia pakai sampai 50% replacement of fly ash. So maknanya dia dah dapat jimat penghasilan simen, dapat mengurangkan penghasilan CO2. Dan semua bahan-bahan ni telah dikenal pasti mempunyai pozzolanic reaction dan improve properties, concrete properties. Termasuklah improve menyerap air tadi tu, termasuklah mengurangkan interfacial zone problem dekat kawasan aggregate. Saya tak nak go in detail lah pozzolanic material ni, sebab kalau saya nak go in detail memang sampai 4 jam pun tak habis. Kalau kita perlukan satu sesi lain untuk faham what is pozzolanic material and how the reaction, mungkin kita boleh buat sesi lain lah untuk perkara tersebut. Cuma nak bagi tahulah kata industri konkret Society 5.0, we are working with the pozzolanic material as well. Semua recycle ni kalau waste paper slash ash contohnya. Waste paper slash ash ialah abu daripada pembakaran kertas di kilang kertas. Saya masuk pertandingan konkret dekat Solo baru ni, ada student saya masuk, dia gunakan abu kertas daripada dokumen sulit. Pelik sikit lah. Kan, abu kertas daripada dokumen sulit. Apa beza abu kertas daripada dokumen sulit dengan abu kertas daripada surat khabar? Ni ketenangan kerajaan tahulah. Dalam ketenangan kerajaan ni banyak dokumen sulit.
Apa beza dia walaupun dua-duanya abu kertas? Bila kita buat kajian terperinci, kita mendapati abu kertas dokumen sulit menggunakan kertas berkualiti tinggi. Dalam kertas berkualiti tinggi ni, dia banyak menggunakan batu kapur. Sedar tak sedar, kertas kita ada 70 gram, ada kertas 80 gram, ada kertas 100 gram. Yang membezakan gram kertas ni ialah penggunaan batu kapur dalam kertas. Dia akan rendamkan kertas kita tu atau dia spraykan kita punya dia spray kalsium karbonat punya liquid ke atas kertas kita dan menjadikan kertas kita tu mempunyai ketumpatan yang berbeza, warna yang lebih cerah. Sebab tu dokumen sulit punya kualiti, abu kertas kualiti sulit tu, dia punya kualiti lebih tinggi daripada abu kertas surat khabar. Subhanallah. Kan? Itu yang bila kita guna dalam macam lain. Tapi adalah soalan, banyak ke abu kita tu? Banyak dokumen kita sebenarnya dilupuskan. Banyak. Banyak dokumen sulit kita dilupuskan. Kalau nak cerita bab dilupuskan sebab politik tu, kan kena tangkap lah. Tak nak cerita lah bab tu. Dan kita ada engineer simen. So dalam engineer simen pun macam saya cakap tadi, kita gunalah kebijaksanaan macam tadi kata pakai high quality waste paper sludge tu is a part of engineered cement punya proses. Kita masukkan fiber dalam simen as a part of the engineered cement. Di mana simen ni kita improvisekan dia supaya dia jadi lebih kuat. Jadi soalan-soalan tadi yang kata terperangkap air bawah batu dan sebagainya, inilah yang kita sebut sebagai engineered cement. Kita bijaksanakan ataupun kita improvekan simen tu menggunakan knowledge yang kita ada untuk improve the quality of cement. Ni dah cerita tadi. And then kita ada construction process. Dalam society 3.0, saya dah tunjuk dah gambar tadi, kita semua bancur sendiri angkat konkrit, simen dan sebagainya. Saya ingat lagi masa saya kerja, bila pekerja saya dah penat bancur konkrit dengan TOI sikat tepi tu pun dia baling sekali dalam mixer tu. Bukan setakat kertas simen je ada dalam tu, dengan TOI sikat tepi pun ada dalam tu, bancuran konkrit bila dia dah penat. Tapi disebabkan kita ada society 4.0, konkrit kita dah bancur secara computerized. Proses penuangan pun juga dah dilakukan secara lebih mudah. Even kita dah ada IBS sistem, kualiti dijaga dengan lebih baik di dalam kilang. Pekerja tak adalah nak kerja tengah-tengah panas, nak merajuk lagi, nak baling TOI sekat tepi tadi. Kualiti dijaga dan dihantar ke tapak bina, pasang. So this is the way of how we improve the quality of concrete dalam society 4.0 and 5.0. Dan ini imaginasi saya je lah, bumblebee angkat besi dan sebagainya. Tapi yang best part ialah kita tengoklah engineer kat sini. How does the engineer play around dengan remote control je, nak remote all the robots. Ni imagination. Kita tengok ada drone. Dah ada drone yang mengangkut barang-barang, mungkin mengangkut barang-barang keperluan untuk construction. Dan sebenarnya the reality industry are moving towards this direction. Gambar-gambar yang kat tepi sebelah yang saya tunjuk ni, this is the real situation yang dah ada. Bagaimana hacking proses dah pakai robot. Konkrit punya hacking dah pakai robot. Ikat batu bata pun dah ada pakai robot. Banyak lagi lah penuangan konkrit dan sebagainya, dah banyak yang pakai robot. Even kalau kita boleh Google, saya minta maaf saya tak sempat nak masukkan dalam slide kita hari ni. Kita dah ada printed house. Kita dah gunakan concrete printed technology. Dah ada industri datang jumpa saya 2 bulan lepas. Diorang nak bawa teknologi printed concrete technology tu ke Malaysia. Ada saya rasa kalau Mr. Alex ada kat sini, Mr. Alex also are working, tapi dia taklah guna robotics ni, tapi dia dah guna dia cuba menggunakan teknologi lah dalam penghasilan konkrit. Kalau tadi kita cerita pasal concrete materials, kemudian kita cerita pasal concrete construction process. Slide ni nak cerita pasal concrete monitoring. Concrete dah keras pun kita kena monitor juga. Kita nak tahu dia punya kualiti dia punya kesihatan dia. Kita pun berumur 40, kerajaan bagi kalau kita dengan kerajaan boleh pergi buat medical check up free. Itu semua nak monitoring kita punya health, kita punya performance. Concrete pun kita kena monitor juga. Saya pernah terlibat dengan monitoring of concrete dekat Pelabuhan Kelang, dekat Pulau Angsa, di Kuala Selangor, di Jambatan Yahya Petra, di Kelantan. Kita buat concrete monitoring dan agak mengerikan dan juga menakutkan. Sebab waktu di Pelabuhan Kelang tu saya kena masuk bawah pelabuhan. Bukan setakat monitoring dekat atas pelabuhan deck tu je, saya kena masuk bawah pelabuhan tu.
scary lah sebab tengah-tengah monitor dekat bawah pelabuhan tu tiba-tiba ada orang kat luar cakap bagi kat walkie-talkie, keluar sekarang air tengah pasang. Kalau saya tak keluar mati lemas bawah dek tu. Jadi monitoring proses tu mencabar. Macam di Kelantan di Jambatan Yaya Petra, kita monitoring Jambatan Yaya Petra tu dalam keadaan trafik di Jambatan Yaya Petra. So ada potensi kalau kita terbabas langgar kami dan sebagainya. So the monitoring proses tu agak challenging. Okay. Tapi in society 4.0 to 5.0 everything kita dah pasang sensor. Hari ni dah banyak jambatan-jambatan di Indonesia, kawan saya di Indonesia pasang sensor di jambatan. So dia monitoring jambatan tu punya health hanya melalui sensor. Dah pasang dekat, ada apps yang dia orang develop. Tengok dekat handphone je. Okay, hari ni lori ni lalu, dia punya getaran, dia punya deflection, quality konkrit dan sebagainya semua be monitored towards pakai sensor sahaja. Dia cuba tengok yang gambar tepi ni kan, scary tak scary lah. Buat konkrit selam dekat Afghanistan. Askar kena tunggu. Buat konkrit selam, askar tunggu. Punya bahayanya saya. Tapi hari ni everything kita pakai sensor, boleh pakai satellite untuk kita tengok the quality. And then concrete repair. Repair dah monitor, tengok tak sihat, macam mana nak repair konkrit kita. So kalau method yang masih diguna pakai sampai hari ni, kita masih lagi pakai manual repair. Ini antara contoh lah manual repair. Kita cracks tu, kita tutup cracks kita pump masuk polyurethane, kita pump masuk repair materials kat dalam ni. Tapi Prof Hamidah di UiTM, dia antara orang yang pioneer ataupun orang yang working on dengan kerjasama Mr. Z. Dia orang ada buat, dia panggil bakteria. Dia orang ada buat bakteria self healing concrete. Dia panggil self healing concrete. Konkrit baik sendiri, sihat sendiri. Gitu. Di mana dia masukkan bakteria ke dalam konkrit. So bakteria yang dimasukkan ke dalam konkrit ni akan menghasilkan silika. Dan silika tu dia akan tutup cracks tu dengan sendirinya. Kita tengok gambar ni bagaimana sebelum sebelum healing tu berlaku. Dia ada cracks, tapi disebabkan adanya bakteria kat dalam konkrit ni tadi, bakteria ni telah menghasilkan silika dan silika ni telah menutup cracks tersebut secara sendiri. So this is di Society 5.0. Concrete in Society 5.0. Dia towards that direction. And now kita dah sampai dekat kata akhir saya, conclusion. Di mana engineers have to be ready. Kena tambah knowledge. Dan sejujurnya saya beritahu, knowledge yang kita dapat dalam IPT ni is a basic knowledge. Kita tak mungkin boleh dapat advanced knowledge kalau kita tak faham basic knowledge. Tapi janganlah salahkan pula IPT tak bagi advanced knowledge. Sebab nama pun advanced and enhanced knowledge. So the knowledge tu dia aktif, proaktif, dia sentiasa berkembang. Knowledge sentiasa berkembang. Disebabkan knowledge ni sentiasa berkembang, maka semua peserta, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, perlu bersedia dan sentiasa menyediakan diri untuk menambah ilmu disebabkan oleh perkembangan teknologi. Knowledge yang kita dapat di universiti, di pengajian tinggi adalah basic knowledge, tapi basic knowledge ni akan jadi lebih mekar dan subur apabila kita tambah ilmu kita daripada masa ke semasa, sama ada melalui pembacaan, sama ada melalui penyertaan dalam webinar yang dianjurkan oleh universiti ke, oleh persatuan ke. Macam saya cakap awal-awal tadi, Concrete Society Malaysia, dia akan banyak buat program-program untuk tambahkan ilmu. So by joining the society or promote society tiba-tiba, kita boleh dapat Concrete Society Malaysia selalu buat workshop. Setakat ni kita buat free lah. Kalau kita charge pun mungkin charge untuk penghantaran sijil ke, penghantaran cenderamata ke, tu kita charge dah sikit kan. So join lah, dan duit yang kita dapat tu pun kita akan guna untuk kita, kadang-kadang kita kena bayar lah juga kita punya penceramah tu kan. Cuma kita charge at a very minimum charge to the members kalau you jadi members of Concrete Society Malaysia. This is one of the way of macam mana you nak enhance your knowledge. Bila you bergraduate nanti pun, sebab saya cakap tadi long life learning, bila bergraduate, kalau you nak buka dalam YouTube,
You akan tengok lah kalau you buka YouTube cerita pasal konkrit ni, kebanyakan yang bagi talk pasal konkrit ni orang profesor ataupun doktor daripada India. Kan? Dan banyak yang dalam YouTube tu ustaz lah yang buat konten. Kan, ceramah-ceramah agama ustaz, ceramah-ceramah pasal konkrit-konkrit ni, dia punya viewers dia sangat kurang lah. Tapi kita ambil faham lah. Cuma nak bagi tahu kat you all, by joining the persatuan ataupun terus bersama dengan saya percaya kata politeknik pun dia takkan habis you graduate je dia tak bully dah, tak. Dia akan terus invite alumni dan sebagainya untuk join bila kita ada talk-talk macam ni. So please join. Sebab the value is very expensive. Sebenarnya value knowledge kita ni sangat expensive. Saya minta maaf lah, bukan saya nak buat tuntutan ke apa-apa, tapi saya punya rate kalau bagi talk biasanya minimum RM500 satu jam. Okay. Tapi bila kita ada talk macam ni, macam kelas saya kelas saya ada cakap dekat student kelas saya, dia memang faham. Saya bagi tahu kelas saya seminggu 3 jam, so sepatutnya dia orang kena bayar saya RM1,500. Sebab 1 jam RM500. So bukan saya nak cerita pasal saya nak cerita the value of knowledge. It's very expensive. So you all, bukanlah kata sebab saya you beruntung hari ni, tapi saya ucap terima kasih dekat Politeknik buat sesi ni. You dapat satu sesi yang sebenarnya sangat mahal. Kalau Mr. Z punya workshop, even kalau CSM nak buat workshop lepas ni, mungkin dia akan charge sampai RM500 untuk satu sesi per head. Mungkin RM500, RM1,000 per head. Tapi kalau Politeknik buat, society buat, kita mungkin bagi free je sebenarnya. You dengar, tu pun you dengar tak dengar, sambil tutup kamera, tak tidur ke, pergi mandi ke apa, saya tak tahu. Tapi nak bagi tahu, the knowledge is very expensive. Congratulations, thank you very much to Politeknik. Saya harap semua peserta dalam sesi kita ni menghargai usaha yang telah dibuat oleh pihak Politeknik Sultan Idris Shah dan juga jawatankuasa yang bersungguh-sungguh untuk mengadakan sesi ni. Right? So next time whenever we have a session macam ni, kalau you nak knowledge yang lebih macam-macam ni, saya on behalf of Concrete Society Malaysia, saya promote you all join lah Persatuan Concrete Society Malaysia. Kalau di Politeknik mungkin boleh buat student chapter, dan mungkin kita boleh invite alumni. Next time kita boleh invite alumni. So with that, alumni akan rasa lebih sayang dekat Politeknik, sebab Politeknik still buat technical program kepada diorang. And then mungkin dengan cara tu diorang boleh memberi sumbangan kembali kepada organisasi kita. Jadi di pihak Concrete Society Malaysia, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Politeknik Sultan Idris Shah di atas kesudian menjemput saya untuk memberi celoteh saya petang ni tentang Concrete in Society 5.0, Concrete in IR 4.0 for Society 5.0. So with that, saya minta maaf atas apa juga kelemahan dan kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali kepada Cik Rizal kita untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Fazal bin Arsyad, Presiden Concrete Society of Malaysia, yang telah memberi kongsian yang cukup menarik sebenarnya. Kita hari ni baru dengar sebenarnya Society 5.0 tu. Kita ingat sebelum ni IR 4.0 je kan. Punya sekarang dah 5 point dah tadi. Ramai juga kita punya peserta-peserta yang terkejut dah masuk 5 dah sekarang. Okay. Jangan sampai tinggal pas lah kan. Jadi itu antara hikmah ataupun ilmu yang dapat kita terima dari penceramah kita. Kita sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Fadil atas segala yang telah dikongsikan. Kita doakan semoga beliau dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan, diberkati Allah dan sebab ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini. Doktor, macam mana kita nak masuk, nak jadi join society ni? Okey, untuk society ni boleh hubungi saya ataupun boleh tengok dalam Facebook. Concrete Society Malaysia ada Facebook, kat situ ada contact number yang kita boleh contact untuk kita dapatkan borang. Sebenarnya kita ada website, tapi website kita ni ada masalah sikit, dia tak boleh nak buka lagi. Saya kena check balik dengan. Tapi dekat situ pun kita boleh download borang-borang kita lah.
Okay, jadi siapa yang minat boleh join dengan society ini, boleh terus ke Facebook rasmi society. Jadi saya kira sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan acara kita pada petang ini. Terima kasih kepada para tetamu, para peserta, para pelajar yang terus bersama kita. Alhamdulillah sehingga petang ini masih kekal pada angka 180 orang peserta. Alhamdulillah. Jadi terima kasih juga sekali lagi kepada penceramah kita. Jadi saya sudahi dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.